Sekali lagi Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 再一次先Shalom 给弟兄姐妹们。 Tadi sudah diperkenalkan sekilas ya, saya bernama Dedi. 刚才已经被介绍了，我的名字是叫做 Daddy。 Ini bukan pertama kali saya ibadah di gereja ini. 这也不是第一次我在这个教堂里来敬拜主。 Kalau khotbah iya. 如果讲到是第一次， Setidaknya kalau dihitung dengan hari ini adalah kali ketiga saya ibadah di gereja ini. 如果算今天这个是第三次我到这个教堂来敬拜主。 Yang pertama kali terjadi 7 tahun yang lalu. 第一次是大概7年前， Ya, sekitar 2018. 大概也是在2018年。 Yang kedua baru beberapa bulan yang lalu, sore hari ketika ada penabisan pendeta. 第二次是大概几个月前，当有安利牧师的时候。 Dan ini kali yang ketiga. 这是第三次。 Jadi saya mengucap terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Kentoro, dan juga seluruh majelis yang memberikan saya kesempatan. 借此我要感谢牧师跟执事们给我这个机会。 Tetapi ada sedikit perbedaan. 可是有一点不同的。 Jika yang pertama dan kedua saya datang sendirian. 第一次跟第二次我自己来。 Nah, kali ini agak beda. 这次有一点不一样。 Datang bawa seorang istri. 这次我带了我的妻子来。 Mungkin boleh berdiri sebentar. 行了。Ya. Baru, masih baru. 刚刚结婚。 Tema saya tidak berat-berat, sederhana saja. 今天的主题不说很重，很简单。 Ada sedikit perbedaan kalau orang yang masih muda berkhotbah dengan mereka yang sudah senior. 那些刚刚开始来传福音的人，跟那些已经很久有经验的有一点不一样。 Kalau masih baru dan masih muda, biasanya itu taunya cuma sedikit tapi ngomongnya entah kemana-mana. 那些刚刚开始传福音的，他们懂了一点，可是讲了很多。 Saya masih muda, Bapak Ibu. 所以传道人说他还年轻， Semoga ngomongnya nggak kemana-mana. 他希望说他讲的道很正确。 Ketika kita hidup ada 3 pergumulan dan kebutuhan kita. 在我们生命当中有3件事情我要注意的， Dan akan seterusnya begitu. 也是一直会这样。 Sampai akhirnya mungkin kita meninggalkan dunia ini baru pergumulan itu selesai. 到我们去世的时候，我们离开这世界的时候，我们的困惑才会结束。 Yang pertama adalah bergumul tentang makanan. 第一件事是关于食物。 Selama kita hidup, kita harus bergumul, berjuang untuk memenuhi kebutuhan makanan itu di dalam diri kita. 在我们还有生命的时候，我们每天要做工，用努力来满足我们的需求。 Ada yang tidak setuju? 有人不同意吗？ Nggak berani jawab ya. 没有人敢回应。 Ya, saya pikir tidak ada orang yang terlalu berani berkata, oh saya tidak butuh lagi hamba Tuhan, harta saya cukup untuk 7 generasi kemudian. 我相信没有人敢跟对我说，我已经不用再努力了，我有了财富可以吃7代。 Nggak perlu lagi hamba Tuhan, saya sudah makan kemarin. 不用了，我昨天已经吃过饭了。 Sekali makan cukup untuk seumur hidup. 我吃过一次，我永远就不用吃了。 Saya pikir tidak ada yang beranilah mengucapkan seperti itu. 我觉得说没有一个人敢这样讲话。 Kemudian kita juga bergumul tentang berbuat salah. 第一件事情就是说，我们也时常会犯错。 Ada di sini yang hidupnya ini sudah tidak pernah berbuat salah lagi? 是否在你们当中有人已经觉得说你不会再犯错了呢？ Hamba Tuhan, penginjil, dan semua majelis, semua jemaat saya pikir kita pernah berbuat salah. 传道人还是知识们，全部的人都知道说我们都犯过错。 Kadang kita membuat keputusan yang kurang bijak. 有时候我们做了不够明智的决定。 Dan konsekuensi dari keputusan yang tidak bijak itu kadang-kadang melahirkan beberapa konflik yang berkesinambungan. 做了不明智的选择的时候，它有一些的后果。 Kita juga bergumul tentang apa? Tentang jatuh ke dalam pencobaan. 我们也时常会跌入在试探中。 Ada di sini yang sudah kebal tidak bisa jatuh dalam pencobaan? 在我们当中，是否有人已经不可能再跌入试探中？ Bahkan kalau kita mau jujur, dari Senin sampai hari Minggu ini, kalau kita ingat-ingat kira-kira pencobaan apa yang sudah mengalahkan kita, yang sudah jatuh.
呀，如果我们要坦诚，在一个礼拜当中呀，我们有几次了已经跌入在这个试探当中呢？ 3 pergumulan ini kalau ditambah-tambah mungkin masih ada lagi. 这3件事，如果我们再思想一下，可能还会有别的东西。 Tetapi setidaknya 3 kebutuhan, 3 pergumulan ini adalah 3 hal yang disebutkan Tuhan Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. 最少这3件事会体现在主耶稣教导我们的主导文里面。 Tuhan Yesus tidak mungkin bicara sesuatu yang tidak penting. 主耶稣不可能讲那些不重要的事情。 Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pasti sesuatu yang bernilai, bermakna, dan yang penting-penting saja. 主耶稣所教导我们的全部都是很重要的，都对我们有益处的。 Ketika mengajarkan muridnya untuk berdoa, justru 3 hal ini yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. 当他教导他门徒祷告的时候，他就提起了这3件事情。 Dan bukan tidak mungkin setiap kita yang hadir di ruangan pada saat ini sedang bergumul dengan salah satunya. 有可能在我们当中，现在我们也是在这3件事里面的困惑当中， Bahkan bisa jadi bergumul dengan 3-tiganya. 有可能也是在这3件事里面的困惑。 Apakah kita mau menyelesaikan itu dengan kekuatan kita sendiri? 是否我们愿意用我们自己的能力来解决这个事情呢？ Atau kita dengan kerendahan hati, kita mau buka diri kita, buka hati, kita mau undang Yesus, kita mau sambut Yesus, dan biarkan Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri kita untuk menyelesaikan itu semua. 还是我们要谦卑，敞开我们的心来接受主耶稣，让主耶稣来帮助我们来解决我们的事情。 Kadangkala orang bisa menjadi bias atau kabur ketika menghadapi sesuatu persoalan atau pergumulan. 有时候我们遇见事情的时候，我们会很困惑， Terjadi kepanikan. 可能说我们很忧虑的时候， Dia mulai hubungi relasi dia, 他开始打电话给他亲戚， dia mulai menghubungi koneksi dia. 他可能他开始打电话给他的联络人， Tak terkecuali mungkin juga kadang-kadang gereja kena dihubungi juga ya. 有时候他们也会来寻求教会的帮助。 Ya bukan tidak boleh, Tuhan bisa memakai berbagai cara. 不是说不可能，因为神可以用很多方法来帮助人。 Tetapi yang pertama harus kita lakukan, mungkin pertama-tama kita harus datang berserah minta pertolongan kepada Tuhan. 可是我们要明白，第一件事情，我们应该就是来寻求神的帮助。 Tadi kita sudah membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. 刚才我们看了启示录第3章， Saya harap kita bisa dengan jelas melihat ini. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 我们一起来念。 Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, demikian pembacaan untuk ayat yang ke-20 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Alkitab kita 弟兄姐妹，我们知道说我们的圣经 tidak serta-merta tiba-tiba ada begitu saja. 不可能突然间就有了。 Ya, tiba-tiba misalnya entah turun dari mana gitu ya. 很像说突然间从哪里降下来。 Iman kita bukanlah iman yang kosong atau iman yang tidak dapat dibuktikan. 我们的信心不是空的，不是没有办法证明的。 Ada yang dipercayakan atau ada orang-orang yang dipercayakan untuk menuliskan semuanya itu. 是有被指定的人把它写下来的。 Termasuk ayat-ayat yang sudah kita baca. 包括刚才我们所听的这一节。 Bagian ini atau kitab Wahyu ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes. 这一章还是这个启示录是有一个人名叫约翰所写的。 Pertanyaannya adalah Yohanes yang mana? 他的问题就是说是哪一个约翰？ Saya menuliskan ada 3. 传道人写了3个。 Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. 第一个就是施洗约翰。 Wahyu ini tidak ditulis oleh Yohanes Pembaptis. 启示录不是被施洗约翰所写的。 Nah, lalu ada yang kedua Yohanes murid Yesus, anak Zebedius. 第二个就是西比泰的儿子约翰，也是主耶稣的门徒。 Tetapi ada juga pandangan yang ketiga mengatakan bahwa Yohanes Patmos atau Yohanes penulis Wahyu. 可是还有别个议论就是说，是另外一个约翰名叫巴摩约翰所写的。
seseorang yang juga murid Yesus tetapi bukan dari Rasul atau dari Yohanes Pembaptis. 呀，这个人也是主耶稣的门徒，可是不是在主耶稣的12个门徒，还是使徒约翰里。 Tetapi pandangan yang populer adalah Yohanes murid Yesus anak Zebedius. 可是最被看重的就是这个西比泰的儿子约翰 Pada masa lalu, 啊，从前 Pulau Patmos ini digunakan sebagai tempat pengasingan bagi pelanggar hukum di masa pemerintahan Romawi. 从前巴摩岛就是罗马帝国在罗马帝国犯罪的人所让那个罗马国发配这地方。 Pelanggar hukum ini bukan bicara tentang ambil barang orang, bukan begitu saja. 呀，这个讲说犯的罪不是说那些很像做偷盗这些事情。 Pelanggar hukum ini bukan hanya bicara tentang membunuh atau menghilangkan nyawa orang. 他们所犯的罪不是说他们是杀人， Tetapi ketika seseorang menolak untuk menunduk kepada kaisarnya atau pemerintahan setempat, 可是这指那些他们不愿意敬拜他们的凯撒的， mereka juga dianggap sebagai orang-orang yang melanggar hukum. 呀，他们也是被指为犯法的人。 Jadi ketika ada kaisar yang berkuasa, 当有一个凯撒做王的时候， lalu ketika dia meminta orang-orang atau wilayah yang dikuasainya 当他要求他的殖民地的人 untuk menyembah kepada dia, 呀来敬拜他， tetapi ketika orang itu menolak, 当那个人拒绝， dia disebut sebagai pelanggar hukum. 他就被称为所犯法的人。 Yohanes dibuang ke Pulau Patmos bukan karena dia mencuri barang orang, 呀，约翰被流放到巴摩岛，不是因为他偷窃， bukan juga karena dia membunuh dan lain sebagainya, 也不是说他杀人，还是做了其他事情， tetapi karena memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian, 可是因为他传福音， dan menolak untuk menyembah Kaisar Domitianus sebagai Tuhan. 他也拒绝来敬拜多米提安凯撒。 Ini mengingatkan kita pada satu peristiwa di Perjanjian Lama ya. 这个也是提醒到我们，在一个事件在旧约的时候， Ketika Firaun berkuasa, 当毗拉王掌权的时候， dia buat banyak patung. 他做了很多的偶像， Mungkin di Orchid dibuat satu, 可能在我这个地方他他也是做了一个 contoh saja ya, di Nagoya satu, 可能他做了一个在哪国呀， Piayu satu, 还是一个在比亚优， supaya orang-orang ketika melihat patung itu mereka langsung sadar gitu, oh ini wilayah kekuasaan Firaun. 这个是希望说每一个人看见的时候，他们晓得说这个地方就是这个法老王所管制的地方。 Dan mereka juga didoktrin, diarahkan seolah-olah Firaun itu adalah Tuhan dan Allah mereka. 呀，他们也被教导说这个法老王就是他们的神。 Nah demikian juga kondisi yang dialami oleh Yohanes. 这件事情也让约翰所意见到。 Dibuang, teraniaya ke Pulau Patmos bukan karena melakukan suatu kejahatan, tetapi karena memberitakan Injil dan menolak untuk menyembah kaisar. 他被流放到巴摩岛，只是因为他传福音，他也不愿意来敬拜这个凯撒王。 Tetapi justru di tempat pembuangan itu Yohanes mendapat suatu kesempatan yang istimewa dari Tuhan. 可是只是因为他被流放到这个地方他就大大让神来使用他。 Tidak ada yang enak di tempat pembuangan, Bapak Ibu sekalian. 在流放的地方不可能会有好的东西 Namanya saja dibuang, terbuang. 他也是被流放的人，就是说被人丢弃的人， Pasti kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang tidak menyenangkan. 就是说那个地方不可能会有很好的东西在那边。 Tetapi di tempat tersulit justru Tuhan bekerja melalui diri Yohanes. 可是，在这种很困难的地方，神就使用了约翰 Saya pikir tidak berlebihan jika saya menarik 3 kesimpulan sederhana. 所以传道人要做3个结论。 Yang pertama adalah 第一， di tempat tersulit justru menjadi tempat lahirnya wahyu Tuhan yang penting. 在这样困难的地方就生了这个启示录。 Seringkali kita merasa tempat di mana kita berada adalah tempat yang sulit bagi diri kita. 时常我们觉得说，我们所住的地方就是一个
对我们很不好的地方， Mungkin di lingkungan pekerjaan kita. 可能在我们的工作， Seberapa banyak mungkin di tempat ini ada di dalam diri kita ya, kayaknya saya harus pindah kerja deh. 啊，可能有很多人会觉得说这个地方不适合我，我应该要换个工作。 Kayaknya kerjaannya ini yang harus ditinggalkan deh. 可能这个工作不适合我，我要换工作。 Kita merasa tempat itu terlalu sulit untuk bisa berkembang, untuk maju, untuk meraih suatu masa depan yang lebih baik. 呀，我们觉得说这个地方很难让我们有发展。 Tetapi seringkali di tempat tersulit itulah pendidikan dari Tuhan kepada kita itu menjadi suatu hal yang benar-benar nyata dan nantinya benar-benar akan berguna dan mendewasakan diri kita. 可是时常在这种困难的地方，神就用这个地方来教导我们，使得我们可以学习很多东西，使得我们以后在这个地方可以更成长。 Seseorang yang terbuang justru menjadi seseorang yang dipilih oleh Tuhan. 一个被流放的人，就是神所选择的人。 Dan yang ketiga adalah jangan salahkan atau tinggalkan Tuhan pada masa tersulit dalam hidup kita. 第三就是说，我们不要在我们最困难的时候，我们来远离我们的神。 Saya berpikir waktu itu ketika Yohanes berada di pulau itu lalu dia bilang, wah kacau ini Tuhan, saya memberitakan Injil, menolak untuk menyembah Kaisar, justru berakhir di tempat pembuangan. 呀，有可能那个时候，约翰会想着说，哇，我为了神传了福音，为了敬拜神，我就被流放在这个地方。 Kalau dia lakukan itu, mungkin bukan nama Yohanes yang akan menulis kitab Wahyu. 如果他觉得说这样，他这样埋怨，可能就不是约翰来写这个启示录。 Sebab dia berubah setia. 为什么呢？因为他已经不忠心了。 Di Perjanjian Lama juga dicatat satu peristiwa yang begitu menakjubkan bagi kita. 所以，Di Perjanjian Lama juga ada satu kisah yang luar biasa bagi kita. 在旧约时代也是有一个很重要的事情对我们， Kisah tentang Ayub. 就是关于约伯的 Oh, sulit luar biasa. 很困难的时候。 Bayangkan kalau Ayub ini berubah setia. 我们想一下，如果约伯不忠心了， Mungkin ceritanya tidak akan sama seperti yang kita ketahui hari ini. 可能他的故事就不像我们现在所读到的一样。 Ketika kita berada di masa sulit dan kita berubah setia kepada Tuhan, 当我们在一个很困难的时候，如果我们不忠心了， mungkin akhir daripada cerita itu akan jauh berbeda. 可能他的结果就很不一样。 Tetapi ketika kita sekalipun berada di situasi yang sulit, kita tetap setia kepada Tuhan. 可是如果我们在一个很困难的时候，我们还对神很忠心， Tidak henti-hentinya berharap Tuhan memberikan pemulihan. 我们希望说，神会恢复我们， Tidak henti-hentinya meminta Tuhan memberikan kita kesembuhan. 我们一直恳求主来医治我们。 Sepertinya akan ada cerita yang bagus atau yang indah di ujungnya. 有可能就是说，最后就有一个很美好的故事。 Jemaat Laodikia 劳迪加教会 adalah salah satu jemaat yang disebutkan di kitab Wahyu. 是其中一个在启示录所提到的教会。 Sebagai sebuah tempat yang punya tempat perdagangan dengan ekonomi yang makmur. 它是一个地方，它的经济很繁荣的。 Dan mereka juga mempunyai suatu sistem air yang canggih. 他们也是一个有很先进的水道。 Satu sistem untuk mengalirkan air. 它一个很好的水道。 Ada dua tempat setidaknya. 有两个地方。 Satunya yang bisa mengalirkan air panas. 一个地方可以流热的水。 Satunya yang mengalirkan ya air bisa dibilang dingin begitu. 还有一个地方就是流那个冷的水。 Di Israel sekarang masih ada sisa-sisanya ya. 在以色列还有它的那个古迹。 Tetapi bukan itu yang ingin saya soroti. 可是不是这件事情我所想讲的。 Yang ingin saya soroti adalah 我所想要讲的。 pada masa itu mereka sudah bisa menjadi satu tempat perdagangan dengan ekonomi yang makmur. 在那个时候，他们已经成为一个很发达
很繁华的都市 dengan teknologi yang terbatas, 他们很简单的科技， mereka bisa membuat satu sistem untuk mengalirkan air yang canggih menurut saya. 他们已经可以创造做一个很奇妙的水道。 Kalau sekarang kan era teknologi semuanya mudah sekali. 在这个现代，我们有很多科技，我们可以做很多事情。 Kita tidak perlu mungkin untuk sampai belajar bertahun-tahun tentang desain untuk bisa desain sesuatu. 可能我们不要学习很多年，如果我们要创造一个新的东西。 Kalau kita misalkan mau desain sesuatu, katakanlah ketika saya ingin membuat semua orang yang duduk di tempat ini latar belakangnya ada kembang api gitu ya. 可能说，如果我要做一个东西，我们在做后面会有火光， Atau ingin merubah semuanya pakai baju hitam semua gitu ya. 还是把你们全部都穿上黑色衣服， Sebentar saja, 一下子就可以了。 sambil kita nunggu lampu merah saja bisa jadi. 可能我们在等红绿灯的时间就可以做成了。 Nggak usah berhari-hari sampai nggak tidur-tidur ya, sampai mata panda gitu ya untuk desain begitu. 我们也不要等到很多天，等到我们熬了很多夜，像我们眼睛像熊猫一样。 Iya, sambil nunggu lampu merah saja bisa selesai dalam sekejap. 我们就只要等一个红绿灯的时间，我们就把它改成了。 Tetapi pada masa itu dengan teknologi yang terbatas mereka sudah bisa mencapai tahap yang demikian, itu sangat luar biasa. 可是，在那个时候，他们用简单的科技，他们就可以做到，他们就是很厉害。 Itu artinya orang-orang yang ada di Laodikia bukanlah orang-orang yang bodoh. 这个证明说，在老底家那些人，他们不是笨的人， Secara intelektual mereka pasti orang-orang yang baik secara intelektual. 他们就是那种很聪明的人。 Itu artinya juga 那个也证明说， jemaat-jemaat di Laodikia bukanlah jemaat-jemaat yang bodoh. 这个证明说，在老底家的教会，那些人不是那种笨的人， Secara intelektual pengetahuan pasti sangat baik sekali. 他们的智慧一定是很好的。 Tetapi bagaimana firman Tuhan menyoroti mereka? 可是神的圣经怎么样讲他们呢？ Mereka disebut sebagai suam-suam kuku. 他们被称为不冷不热的人， Nggak panas, nggak dingin. 他们是不冷也是不热。 Bagaimana cara kita memahami suam-suam kuku? 我们怎么样来理解关于这个不冷跟不热呢？ Nah, saya coba pakai bahasa saya sendiri ya. 传道借助他自己的语言来表达他。 Nah, bahasa yang saya gunakan adalah ketika seseorang itu suam-suam kuku, 传道意思说，如果有一个人他在不冷不热的时候， dia Tuhan mau, hantu pun mau. 他的意思是说，神他也要，鬼他也要。 Percaya Yesus iya, 相信主耶稣是， percaya yang lain juga iya juga. 相信其他的也是是。 Nah, jadi kita bingung sebetulnya dia mau percaya yang mana ya. 所以我们很困惑，他到底要相信谁？ Kedua, 第二， terang mau, gelap pun mau. 光也要，黑暗他也要。 Terang dalam pengertian yang ini ya, kiasannya, terang dia mau, tetapi gelap pun juga dia mau. Perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan mau, perbuatan yang menyenangkan Tuhan juga mau. 光明他也要，黑暗他也要。那些做可以合身心意的事情他也要，做犯罪的事情他也要。 Jadi doa mau, dosa pun mau. 祷告他也做，犯罪他也做。 Ya. Semoga di sini kita tidak demikian ya Bapak Ibu. 我希望说，在我们当中，我们没有这样的人。 Ada baiknya mungkin kita kalau panas ya panas sungguhan, kalau dingin ya dingin benaran. 我希望说，如果我们是热的，我们就是热的；我们是冷的，就是冷的。 Sebab firman Tuhan berkata, yang suam-suam kuku pasti akan dimuntahkan. 因为圣经告诉我们，那些不冷不热的一定会被丢弃。 Saya mengutip satu ayat di kitab Matius, pasal yang ke-7 ayat 22. 我引用一个圣经经文在马太福音。 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. 在那日有许多人又对我说： Tuhan, Tuhan, 主啊，主啊， bukankah kami bernubuat demi namamu 我们不是奉你的名传道， dan mengusir setan demi namamu 奉你的名赶鬼， dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 奉你的名行许多异能呢？ Pada waktu itulah
在那个时候， aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 我又明明白白的告诉他们， aku tidak pernah mengenal kamu. 我从来没有认识过你。 Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 离开我去吧，你们全部作恶的人。 Ya, mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa yang sekarang, 如果用我们现在的话来讲， Tuhan, 神啊， Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日， setiap kali ada kegiatan gereja, 每一次有教会的活动， selalu ada muka saya loh Tuhan. 一定会由我来参加。 Tuhan, 神啊， saya tim multimedia loh. sorry， Tim elektronik untuk komputer dan sebagainya. 我就是那个在安排机械的人员。 Saya pemusik loh Tuhan. 神啊，我就是那个司琴的人。 Saya pengkhotbah loh Tuhan. 神啊，我是讲道的人。 Saya ganteng pula Tuhan. 神啊，我很英俊嘛。 Ya, tapi Tuhan bilang, kau nih siapa? 可是神会讲说你是谁？ Nyala kamu pembuat kejahatan. 离开我吧，你是作恶的人。 Begitu sedihnya ya hati kita kalau seperti itu ya. 我们会觉得说很悲惨，如果我们是这样的人。 Seharusnya kita punya satu pegangan yang jelas di dalam hidup kita. 我们应该有一个，在我们生命当中，我们有一个准则、准纲这样。 Kalau mau Tuhan, Tuhan sekalian. 如果我们要神，我们就要敬拜他。 Sebab saya pernah mendengar seseorang berkata, 因为我听见说有人这样讲， I believe in Jesus, 我相信主耶稣， tetapi tidak 100%. 可是不是100%的相信， Mengerikan bukan? 是否很奇怪？ Padahal orang ini adalah orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan. 这个人是在教会里面做了很多侍奉的人。 Banyak pengikut Tuhan itu sibuk mencari air. sorry， Banyak pengikut Tuhan sibuk mencari air. 基督徒很多在寻求水， Akan tetapi melupakan bahkan membuang sumber air. 可是他忘了他的泉水在哪里。 Saya pikir di setiap rumah kita punya kamar mandi ya. 我觉得说我们家里每个人家里都会有厕所、洗手间。 Ada yang masih konsep tradisional. 有可能有比较传统的。 Kalau sedikit modern sudah pakai shower. 如果比较先进的，可能他们就用有洒水的。 Katakanlah semua di tempat kita, di rumah kita ada bak penampungan airnya. 就讲说，我们每个人家里都会有一个桶装水的桶。 Ya, beberapa mungkin pakai penampungan air yang cukup besar. 有可能有些人会有比较大的桶。 Lalu kita buka airnya, kita penuhkan, kita tampung banyak-banyak. 我们就把水开了，我们就接了很多水在那边。 Setelah kita tampung banyak-banyak, langsung kita tutup pipanya. 当我们把水装满的时候，我们就把它的水龙头关了。 Kita kasih semen sekalian supaya nggak mengalir lagi. 我们要用水泥把它封住了，希望它不会再流了。 Karena kita merasa kita sudah menampung air kok. 因为我们就是说，我已经存了很多的水。 Untuk apa lagi keran itu dibutuhkan? 为什么我又需要这个水龙头呢？ Tanpa kita sadari, lama-lama kan apa yang kita tampung tuh bisa habis juga ya kan? 可是我们也知道说，如果不久以后我们所有的水，我们也会枯干。 Tetapi sekalipun kalau kita tidak berhasil atau tidak mempunyai tampungan, 可是如果我们没有这个桶呢？ katakanlah sudah habis terpakai, 我们讲说我们已经用完了， tetapi sumber airnya itu masih ada. 可是那个水泉还有， Sumber untuk mengalirkan air maksud saya. 这个流水的水泉还有。 Bukankah kita bisa tenang-tenang saja? 是否我们会比较安心？ Kenapa? 为什么呢？ Karena sumbernya itu masih ada. 因为它的泉源还在。 Bagaimana kondisi jemaat pada masa kini? Bukan hanya di gereja ini, tetapi di semua gereja. 在现今的基督徒在每个教堂是怎么样的呢？ Banyak orang ingat berkatnya. 每个人只是知道说他的祝福。
tapi lupa kepada sumber berkatnya. 可是他忘了这个祝福从谁而来 Lebih mengerikan mana? Kehilangan berkat atau kehilangan sumber berkat? 啊？我们失去了祝福，还是失去了祝福我们的会比较重要？ Kalau masih ada sumbernya, berkatnya belum ada, 如果我们失去了祝福，可是祝福的那个人还在， masih ada harapan, 我们还有希望， masih ada sumber. 因为我们还有他的泉源 Kalau masih ada Tuhan di dalam diri kita yang sebagai sumber, 呀。如果还有神在我们里面成为祝福的这个泉源， masih ada harapan, 还有希望， masih ada sumber. 因为他的泉源还在。 Tapi kalau kita kejar-kejar itu berkat sampai kita meninggalkan ibadah dan pelayanan kita lupakan sumbernya, 呀，可是如果我们只是一直在寻求他的祝福，可是我们忘了祝福那个人呢， itu bahaya sekali Bapak Ibu. 那个就很糟糕了。 Mau kaya atau miskin, 我们要有财富，还是我们要贫穷？ mau susah atau senang, 我们要困惑，还是我们要喜乐？ mau lancar atau macet, 我们要顺畅，我们还是要被堵住？ mau sakit atau tidak, 啊，我们要生病，还是不要生病？ jangan pernah buang Yesus yang adalah sumber sejati. 我们不可忘记我们的主耶稣 Justru Yesuslah yang harus menjadi yang utama yang harus dipertahankan. 啊，主耶稣就是最重要的事情，我们所要拥有的。 Ketika saya masih sekolah minggu, 当我还在主日学的时候， saya seringkali mendengar satu guru sekolah minggu saya berdoa demikian. 时常我一直听见说有一个主日学老师这样的祷告。 Ampunilah dosa kami baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 恳求主来赦免我们的罪，我们所我们所犯的，还是我们不Tidak disengaja. 呀lupa katanya 不是故意的，故意说我们不是故意犯的罪。 Maaf merepotkanmu ya Pak. Enggak, kadang-kadang bisa lupa. Iya. Nah, ketika saya bersekolah minggu dan ketika saya dengar guru itu berdoa demikian, langsung di otak saya berpikir, masa sih ada dosa yang tidak disengaja? 在我主日学的时候，我如果听到我的主日学老师这样祷告，我在想哪里会有不是故意所犯的罪？ Sekolah minggu sudah mikir tentang dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. 在主日学的时候，我就在想那些故意犯的罪跟不是故意犯的罪。 Tidak tahu dengan anak-anak sekolah minggu yang sekarang ya apa yang dipikirkan, ya mungkin bisa lebih berat. 呀，不知道现在的主日学老师，主日学学生，他们所想的是什么？可能会更重要的事情。 Bertahun-tahun saya menyangkal masa sih ada dosa yang tidak disengaja. 呀，许多年我都不会承认说，哪里会有不故意所犯的罪？ Tetapi seiring bertambahnya umur, 啊，可是在我们在我成长的时候，更成长的时候， bisa saja ada dosa yang tidak disengaja. 也是会有那些我不是故意所犯的罪。 Katakanlah kita sebagai seorang penembak ya, mau nembak ayam. 啊，如果我们讲说，我们是一个枪手，我们要来刺杀一只鸡， Tiba-tiba angin terbangkan itu peluru. 呀，可能它的子弹就被风吹了， Sasarannya ayam malah kena orang, mati orangnya. 呀，我们所目标是鸡，可是打中了别人，那个人死了， Begitu juga di dalam berkomunitas. 呀，这个也是在我们每天生活当中， Kadang dari sudut pandang kita merasa kita tidak menyakiti hati seseorang. 可能在我们的角度，我们不觉得说我们伤害了那个人的心， Tapi dari sudut pandang orang lain bisa jadi itu menyakiti hati saya. 呀，可是，在那个人所看的角度啊，他觉得说我们故意的伤了他的心。 Mungkin saya berkhotbah tidak ada maksud apapun. 呀，可能传道讲道他没有特别的意思， Tetapi ketika sampai di telinga kita, di otak kita, lalu ketika kita cerna, 呀，可是听到我们的耳里，我们思想的时候， mungkin sesuatu penafsiran yang berbeda bisa terjadi. 可能有另外一个意识会产生在我脑里。 Banyak orang nggak mau lagi ke gereja. 很多人他不愿意来教会了， Dia pikir
pengkhotbahnya sengaja siapkan kata-kata untuk tembak dirinya. 他觉得说传道人特别的准备那些语言来攻击他。 Padahal kita motivasi yang murni untuk sampaikan firman. 可是我们只是真正的要来传福音而已。 Membeli emas yang telah diuji itu artinya perlu mencari kekayaan rohani yang sebenarnya. 讲买已经火炼过的金子，他的意思是说，我们要真正来寻求真理。 Berpakaian menggunakan pakaian yang layak, yaitu pakaian yang mencerminkan kebenaran dan kesucian. 穿好的衣服，他的意思是说，我们要穿戴真正显明说神的怜悯的意思。 Saya sangat terkesan dengan satu kalimat yang ada di depan saya ini dan di depan hadapan Bapak Ibu sekalian. 传道人觉得说，在写在我们前面这个句话很有意思。 Bukan hari ini, sejak 7 tahun lalu saya baca kalimat ini, saya kagum sekali. 不是单单今天，7年前我就觉得说这个很有意思。 Jemaat Laodikia itu menjadi peringatan bagi gereja masa kini untuk tidak terlalu percaya diri. 劳狄迦教会就是成为我们现代的教会的警告。 Tidak terlalu percaya diri yang saya maksud adalah 不是说很有信心，他的意思是什么呢？ kita merasa kita sudah cukup baik. 他的意思是说，我们觉得说我们已经很好了， Kita sudah merasa kita kasih cukup banyak. 我们觉得说我们已经奉献了很多了， Kita sudah merasa kita sudah mengerjakan atau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. 我们觉得说我们已经做了一些事情，为了神的工作。 Kita merasa kita sudah terlalu rajin dalam ibadah dan persekutuan. 我们觉得说我们已经很努力了来参加每个聚会、每个团契。 Itu kurang lebih yang mungkin ada di pikiran jemaat Laodikia pada waktu itu. 这些事情就是大约那些在劳狄迦教会他们所思想的事情。 Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. 可是神福音来教导我们， Hati-hati, 你要小心， jangan sampai kita tanda kutip terlalu percaya diri dan merasa sudah oke di hadapan Tuhan. 他就说你不要太有信心，觉得说你已经在神的面前做得很好了。 Surat kepada jemaat Laodikia juga menjadi suatu peringatan. 对劳狄迦教会的书信也是成为一个警告。 Suatu nasihat bagi orang percaya untuk sadar dengan kondisi mereka yang sebenarnya. 这是也是对那些基督徒一个警告，一个劝勉。 Aku tahu segala pekerjaanmu. 我知道你的行为， Engkau tidak dingin dan tidak panas. 你也不冷也不热。 Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. 我巴不得你或冷或热。 Sebab sekali lagi yang suam-suam kuku pasti akan dimuntahkan. 因为那些不冷不热的一定会被丢去。 Anda pernah mengalami muntah, Bapak Ibu sekalian? 弟兄姐妹，你们有吐过？ Ya, kalau kita muntah, 我们呕吐， mengeluarkan sesuatu dari mulut kita keluar, 我们把一些东西从我们嘴里吐出来。 kan tidak mungkin yang hasil yang keluar itu kita masukkan kembali, ya kan? 不可能，我们吐出来的东西，我们把它吃回去。 Kalau seseorang sudah dimuntahkan Tuhan, 一个人如果被神所吐出来， betapa mengerikannya. 你们会觉得说这样非常可怕吗？ Banyak orang kelihatan mendengarkan firman, tetapi kenyataannya tidak. 有很多人，我们觉得说他听了神的福音，可是真正的他没有听。 Sekitar 12 tahun yang lalu, 大约在12年前， saya bikin satu ilustrasi tentang bagian ini. 我做了一个比如关于这件事情。 Ketika orang mendengarkan firman, ada yang tipe yang pertama itu tipe yang sok sibuk. 当有人听到神的福音的时候，第一种人，就是说他会显得说他很忙。 Ini tidak bermaksud apapun ya, seperti yang saya bilang, mungkin ada dosa yang tidak disengaja. 这个不是说我有特别意思，就像你这样说，这个不是我故意犯的错。 Tapi kelihatannya di sini baik-baik saja. 可是觉得说我们每个人在这边都是很好的。 Tipe pertama yang sibuk sendiri, dia bikin-bikin kukunya. 第一种人，他只是对自己忙碌做一些东西，很像他
弄指甲啦，弄头发啦， mainin-mainin rambutnya, 呀，他们玩头发 sibuk kali. 他很忙 Ajak baca Alkitab dia tidak baca. 要求他读圣经，他也不读 Tapi ketika mulai khotbah dia mulai baca. 当开始讲道，他就开始读圣经了 Dia baca Kidung Agung. 他读雅歌 Ada satu lagi yang terakhir. 还有一个最后的 Itu tipe yang mengamini segala sesuatu. 就是说他每一个东西他都觉得很好 Mau ngomong apa pengkhotbahnya pokok dianggukin aja. 传道人在讲台上讲什么东西，他都摇头。 Tuhan Yesus itu baik. 主耶稣是很好的，他也摇头。 Tuhan Yesus akan menghukum. 主耶稣会惩罚你，他也摇头。 Semuanya dianggukin. Lama-lama ngantuk tertidur gitu. 久久他就困了，他就睡了。 Ya itu contohnya bisa tepat bisa tidak. Tetapi bisa saja ada orang yang kelihatan mendengar firman tetapi sebenarnya tidak. 有些人我们看见他很像在聆听主的福音，可是真正的他没有听。 Banyak orang juga kelihatan mengikut Yesus tetapi sebenarnya tidak. 有很多人也很像他在跟随主耶稣，可是真正的他没有跟。 Sebagai seorang hamba Tuhan, 成为一个传道人， kadang-kala kita juga menangani persoalan-persoalan pastoral. 有时候我们也会处理到一些关于门徒的、使徒的、我们基督徒的事情。 Ya. Kalau 1-2 tahun baru memulai pelayanan yang demikian, 如果我们刚开始1-2年， mungkin kita bisa dibodoh-bodohi. 可能我们会被欺骗。 Tetapi kalau kita semakin berpengalaman sekian tahun, 可是当我们更有经验的、更多年了以后， kadang-kala kita bisa membedakan kira-kira ini cerita yang benar atau cerita yang dikarang-karang. 有时候我们会分别说这个是真的故事，还是这个只是他虚构的故事。 Saya nggak ke gereja, Pak Penginjil, tapi kan saya doa di rumah. 传道人，我没有去教堂，可是我在家里有祷告。 Saya ibadah online loh, sekalipun saya nggak datang. 虽然我没有来到教会，可是我是有在线上来参加聚会。 Ada kemungkinan iya, karena beberapa orang memang punya ketulusan yang demikian. 有些人会，他有这样做， Tetapi faktanya adalah 可是真正的呢？ tidak mungkin orang yang rajin berdoa tidak punya kerinduan untuk datang beribadah cari Tuhan. 因为不可能，这些很有心要祷告、很喜欢祷告的人，他没有来教会来敬拜主。 Kalau dia punya kehidupan saat teduh yang baik, doa yang baik, baca firman dengan baik, dia pasti menggebu-gebu kapan ya hari Minggu lagi saya mau datang ke rumah Tuhan, saya mau beribadah. 如果这个人有好的灵修，有好的祷告，他一定又有很热心，希望说星期天赶快到临，所以我可以来敬拜神。 Banyak orang juga kelihatan seperti melayani, padahal tidak. 有很多人，我们看起来他也做了很多的侍奉，可是真正的他没有做。 Dan itu kadang-kadang tidak terlepas dari orang-orang yang mungkin sudah cukup berpengalaman juga di dalam bidang pelayanan. 这些人有可能也是在那种已经在做侍奉工很多年的人。 Saya akhiri khotbah pada siang hari ini dengan satu ilustrasi sederhana. 我结束今天的讲道，用一个比喻。 Bapak Ibu pernah menerima tamu di rumah? 弟兄姐妹，你们有迎接过客人在你家里吗？ Seharusnya pernah lah ya. 应该是曾经做过。 Nah, jikalau ada tamu datang ke rumah kita, 如果有客人来到我们的家中， biasanya bagaimana cara kita? 通常我们怎么样做呢？ Kan di gereja kadang-kadang ada ini ya, ada kunjungan, ada visitasi. 在教会有时候我们会探访。 Ya sama, saya juga melakukan itu. Pasti ada jam visitasinya setiap minggu. 传道也做这件事情，每个礼拜他们都有探访的时间。 Dan seringkali itu tidak terpatok harus waktu begitu saja. 也不是说有一个规定的时间。 Nah, ketika kita ada tamu, 当我们有客人来的时候， apakah kita akan membiarkan mereka di luar atau mempersilahkan mereka masuk? 是否我们让他们在外面呢？还是我们迎接他们进到我们屋子里面？ Kita ketok-ketok, shalom, shalom, saya contoh Dedi. 我们叩门，我们讲说我是雷迪传道。 Ya, tapi
kita menyambut, kita bersuara, tapi kita tidak buka itu pintu. 我们迎接他，我们讲话，可是我们没有开他的门。 Ya, contoh Dedi, kenapa? 我们讲说雷迪传道你在做什么？ Besok Bu, mau lihat kondisi Bapak Ibu. 我们来探访你，我们来看你们。 Oh ya, tapi pintu tetap ditutup. 虽然我们嘴巴讲说谢谢，可是我们的门还是在关住的。 Saya ngomong dari luar pintu, dia dari dalam pintu. 传道人在门外面，他在门里面。 Itu bisa disambut menyambut tamu nggak ya? 这个是否可以讲说我们在迎接客人呢？ Oh, ngobrol panjang lebar, tetapi pintu tetap tertutup. 讲了很多长篇大论，可是门还是关住的。 Oke Bu, Pak, kita doa ya. 就是传道人说好吗？我们来祷告。 Oke, silakan contoh doa, tapi pintu tetap tertutup. 然后我们就回应说传道请祷告，可是门还在关住的。 Sepertinya nggak ada yang terlalu begitulah ya. 我就是说没有这样的人吧。 Setidaknya tetap kita buka pintu lah. 最少我们都会开门。 Setelah kita buka pintu, terjadilah basa-basi. 我们开门迎接后，我们会有一些长谈这样。 Basa-basi nggak enak dengarnya ya, sharing. 我们会有一些交流。 Ya, gimana kondisinya Bapak Ibu? Saya lihat 2-3 minggu sudah tidak datang ke gereja. 我们传道的可能会问说这2-3个星期你都没有来，你们情况是怎么样？ Anaknya cantik dan ganteng ya. 你们的孩子都是很美很英俊。 Ya masa saya berani bilang jelek? 不可能传道讲说你孩子不漂亮。 Ya contoh saja. 这个是打一个比如。 Pasti kita buka pintu, kita suruh duduk, kita sharing. 我们一定会开门，我们请他坐，我们就可以开始交谈。 Bicarakan mungkin tentang anak-anak, kondisi keluarga, tentang pekerjaan usaha dan lain sebagainya. 我们可能就开始谈论关于我们的孩子、我们的家庭、关于我们的工作。 Nah, dan dari situ kita baru tahu kira-kira pergumulan dari keluarga ini apa sih yang sedang mereka hadapi sebetulnya. 从那些我们就可以明白说，这个家庭他们现在所面对的困惑是什么。 Kadang-kadang ada tuan rumah yang bermurah hati. 有时候我们的他们就会比较有慈爱的心。 Ya, entah disuruh minum lah atau apa begitu ya. 可能他们就可能会准备说一堆喝东西，还是一堆小东西给我们吃。 Apapun itu intinya dilayani lah. 就是最少就是说他会招待我们。 Tidak seperti interview atau wawancara ya. 不是说我们在面试这样。 Gimana kabar? 你好吗？ Baik. 好。 Pekerjaan? 工作 Lancar. 很顺畅。 Anak-anak? 孩子 Sehat. 很健康。 Ya udah, doa penutup, ayo kita pulang. 就做结束祷告就走了。 Ya pasti kita ngobrol, ya kan duduk dan sebagainya. 最少我们都会有交谈，我们有谈一些东西。 Bagaimana kalau tamu itu adalah Tuhan Yesus? 如果我们的客人是主耶稣呢？ Apakah kita sampai hati terus tutup itu pintu, biarkan Yesus di luar, kita di dalam? 是否我们还有这样忍心，把门关住，让主耶稣在外面呢？ Sharingnya tetap dengan pintu tertutup. 我们的交谈还这样进行，可是门还是在关住。 Dan dia bilang, aku percaya Yesus, aku beriman, aku doa kok kepada Yesus. 他会讲说，我相信主耶稣，我有信心，我有祷告。 Tapi pintu itu nggak pernah dibuka. 可是他的门没有被开， Nggak pernah juga sharing-sharing dengan Tuhan Yesus. 他也没有对主耶稣来讲述关于他的事情。 Apakah itu bisa disebut sebagai menyambut Yesus di dalam hidup kita? 是否这样做就可以称为说我们接受了主耶稣在我们生活里面？ Firman Tuhan bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. 圣经告诉我们说，我站在门外面来在叩门。 Saya mengajak kita semua untuk kembali melihat di dalam diri. 我邀请大家再检查我们的心理。
Sudah sungguh-sungguhkah kita buka pintu itu dan menyambut Tuhan Yesus secara baik di dalam diri kita? 是否我们已经敞开我们的心门来，已经接受了主耶稣？ Sudahkah kita sharing-sharing pergumulan kita, persoalan kita, seperti tadi pengantar di awal saya bilang ada beberapa pergumulan, kebutuhan yang dihadapi oleh manusia. 是否我们已经对我们主讲述关于我们事情，很像在这个讲道前头我们所提的3件事情， Atau kita simpan tuh rapat-rapat, 还是我们把这件事情收在我们心中？ bahkan lebih parah lagi sharing ke tempat yang salah. 可能更糟糕的，我们就把它在别个地方所讲，在跟别人讲，没有跟主耶稣讲， Ya, bukan ke Tuhan lagi sharingnya. 已经不是向我们神所讲， Nggak tahu kemana. 我们不知道在哪里我们跟别人讲的。 Ya, adakah kita juga dengan keseriusan kita untuk menyambut dan melayani Tuhan? 是否我们真正的要来接受、来侍奉我们的神？ Tadi di Warta Gereja ada beberapa event ya. 刚才在会报告，我们有看见说有几个活动， Saya yakin dan percaya pasti membutuhkan banyak tenaga pelayanan. 我相信说一定需要很多人在那边侍奉， Dan juga mungkin membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. 也是有需要很多关于我们侍奉事情。 Maukah kita mengambil bagian untuk itu semua? 是否我们大家愿意来做这个工呢？ Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita, 愿主今天的讲道可以兼顾我们的信心， menjadi pelita dan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. 成为我们的路上的光，使得我们要来行主的道。 Kiranya melalui firman Tuhan ini 希望说借着今天的讲道， menjadi satu momentum yang berharga 成为一个好的动力， untuk kita merenungkan kembali bagaimana sebetulnya kondisi iman dan kerohanian kita selama ini. 让我们再一次来思考我们自己本身的信心，我们自己的对神的心是怎么样的？ Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyambut Dia atau belum? 是否我们已经真正的接受我们的主耶稣？ Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kembali lagi kami bersyukur kepada Engkau. 我们在这来感谢主你， Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan 感谢你今天早上的道， yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. 也会成为我们现在生命上的光。 Kami tidak ingin menjadi orang percaya yang tidak ada perubahan yang ajaib di dalam diri kami. 我们不愿意不是那些已经在我们生命上有改变的人。 Tetapi ketika kami semakin belajar akan kebenaran firman-Mu, 可是我们希望说，我们更加来学习主的福音。 bantulah kami sedikit demi sedikit 主啊，去帮助我们， boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. 使得我们会更像恩主。 Bantulah kami untuk menjadi pelaku firman. 主会帮助我们可以行主你的道。 Dan sekali lagi untuk seluruh pergumulan yang dihadapi oleh jemaat yang tidak terucapkan atau tidak terkatakan, 我们也把那些在我们每一个基督徒我们的困惑，我们没法讲出来的， kami sehati berseru dan berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih dan memberikan pertolongan. 我们同心的祷告，恳求主来帮助我们。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。